Dalam list pendaftaran untuk breakout session ada dalam lebih kurang 15 nama. Okay, selamat datang Encik Faiz Musa. Encik Faiz Musa ada daftar ke sebelum ni? Dah keluar balik. Oh, morning, ya. Ya kan? Hello, can I see you? Dari mana datangnya? I can hear you, but your name is not here. Oh, okay. Oh, this is secretariat punya ni. It's a secretariat punya. I ingat from this room. So, yang mendaftar, I think dalam 15 untuk this group. Tapi rasanya tak ramai kot yang akan join ni. Sebab baru ada Nur Farhana dengan Dila, saya dan juga Miss Ellie. Kita 4 orang je dalam group ni. I tanya sekretariat ya. How should we combine with other groups or we still maintain? Saya dah hantar message to the secretariat because kita hanya 2 peserta dalam group ni. So I minta dia confirm sama ada
untuk masukkan in other groups lah. Hai, dah nampak muka. Okey. Hai, Nur Farhana, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Good, good. Sebab sekarang kita terlalu sedikit lah kumpulan kita ni, mungkin tak ramai nak join discussion. So I'm actually waiting untuk pihak sekretariat confirm balik sama ada so dia orang cakap both of you Miss Nur Farhana dengan Stila, dia akan masukkan you dalam grup lain yang dah exist 1 2 3 itulah. Kejap lagi dia akan Kita boleh pilih nak masuk mana-mana saja ke? sebab nak discussion sama je, cuma versi dengan repertoire aja different. Oh, kita boleh Atau masuk je lah. okay, dia kata hang on sekejap. Dia kata they all akan uruskan sekejap Okey. Salam Encik Abdul Azim. Hello. Hello Encik Abdul Azim. Encik Abdul Azim dari mana ya? Dari mak punya tempat. Ada asal maksudnya kerja ke daripada mana, representatif dari mana ni? Saya dari UCYP. Oh, okey, selamat datang. Sekarang ni kita mungkin akan combine dengan grup lain Encik Azim. Sebab tak ramai yang involved dengan group discussion. So mungkin sekejap lagi the secretariat akan masukkan 3 partisipan dari sini ke grup sama ada grup 1, 2 ataupun 3 lah. Saya masih menunggu mereka confirm balik. Harap bersabar maaf di atas kelewatan ni. Cik Syariza dari USM ke? Ya, saya daripada IPPTN USM sebagai pegawai penyelidik. Oh, IBPTN. Saya involved dengan projek research yang berkaitan dengan pengalaman sebelum bekerja. Tadi ada sebut kan? Macam APEL, Accreditation of the APEL. Prior Learning Education kan. So kita dengan pihak UNESCO ada buat satu research lah dengan 8 buah country dengan sebuah case study melihat bagaimana struktur education system di Malaysia berkenaan dengan flexible learning. So yang highlight daripada 8 buah negara di Malaysia yang kira unik dan nampak kira more advanced than other country adalah kita punya accreditation prior to experience to university lah. So maksudnya yang bekerja sebelumnya ataupun pelajar-pelajar yang tidak
perform secara academically, but they have a better experience in terms of dia orang punya working punya learnings. For example, katalah kumpulan B40 yang tak mampu dan tak ada visi untuk masuk ke universiti tapi dia bekerja di bengkel kereta, for example. Tapi lama kelamaan dia rasa minat nak buat all this mechanical, all this thing bidang tu, then dia boleh apply through APEL. They call it APEL. So Puan Syariza, ya, kita dah boleh mula. Puan Syariza dah boleh mula. untuk Ya. boleh mula untuk 4 Ya, orang ya. ya. Ya, dah boleh mula. Kita Oh. minta. Okey. Tak, Terima kasih. we just remain Okay. Okey, baik. Yalah, so terima kasih Puan host kita, Sama-sama. Puan Nur Salwati. Ya, sama-sama. Okey, Okey, baik. Saya stop sharing ya. Okey. Okey, baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. So sekarang ni dah dekat 11.30, tapi sebab kita tak ramai, mungkin kita boleh ada more interactive discussion lah. Saya Syariza, saya dah perkenalkan diri tadi dari pegawai penyelidik daripada Institut Pengajian Tinggi Negara USM. Bersama saya adalah Puan Eli Johnny yang merupakan pelajar siswazah USM. You belajar apa ya, Miss Eli? Sekarang saya sedang sambung pengajian sarjana dalam terjemahan. Oh, okay. Good to see you, meeting you here. So dengan kita ada Encik Abdul Azim daripada universiti. Kolej Yayasan Pahang. Oh, college apa? Tak berapa clear. Kolej Yayasan Pahang. Okey, Kolej Yayasan Pahang. Kita ada Puan Dila daripada Majlis Sukan Negara. Dan kita ada Nur Fahana. Dari mana tadi Nur Fahana? Saya pensyarah Kolej Islam Teknologi Antarabangsa, KITAB. Dan saya juga KITAB. adalah student USM lah, student PhD, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Oh, okey. Sedang buat PhD. Tentang apa tu tajuk tu? Oh, tajuk saya kaji tentang penilaian kurikulum. Oh, okey. So, Kurikulum bersepadu dini. okay. So that's why I berminat join this workshop lah, this symposium ni. Okay. So kita boleh mulalah sekarang ya. So Miss Ellie, you dah share ke the symposium punya template? Ya. It's dah already share. there. Okay. So okay, dalam discussion kita hari ini kita akan reflect balik lah presentation kalau yang mana sempat melihat apa mengikuti daripada Puan Nur Azura tadi presentation mengenai belia dan juga presentasi daripada kita punya 3 orang panelis tadi kan pada sesi yang pertama daripada pendidikan ke pengajian tinggi ya, dia punya tajuk besar lah. So dalam konteks tadi yang dalam diskusi 3 panelis tu ada berbincang pasal 3 topik utama lah. Satu berkenaan dengan B40 ya, yang nak akses ke universiti, bagaimana cabaran secara umum, pelajar-pelajar secara umum, youth secara umum dan juga menjurus kepada B40. So itu Syed Azmi lah ya, Syed Azmi yang telah memberi kupasan tentang isu tu. And then kita ada Puan Geshina cakap tentang counselling lah, tentang moral, disiplin diri, tentang bagaimana dari segi ciri-ciri, sikap, attitude dan sebagainya. Dan kita ada Encik Sunil bercakap tentang meritokrasi dan juga kerjaya masa depan. So kalau berdasarkan dengan template yang kita ada, kita setiap satu tu dikupaskan bagaimana kita nak melihat desired future. Kita nak
kendaki belia kita mencapai apa outcome-nya di masa depan. So kita mulakan dengan tu. Lepas tu kita reflect apakah keadaan semasa sekarang dan dalam masa sekarang apakah jurang untuk mencapai outcome yang desired tu. Seperti yang ditunjukkan dalam template ni. Dan untuk mengatasi jurang tu adalah plan tindakan yang harus kita cadangkanlah supaya bahagian belia dan sukan dapat memasukkan cadangan-cadangan kita dalam policy making dan implementasi polisi yang akan dilakukan di masa depan. So, okay, sekarang kita bidang tumpuan utama kita menjurus kepada kumpulan B40 ya. So, apakah outcome desired yang kita nak lihat di masa depan? Boleh sesiapa nak Tadi mulakan? lost boys ni tadi apa maksud dia? Belia lah, belia yang terpinggir ya? So belia ada belia wanis kan, maksudnya belia dua lelaki dan wanita lah. So secara generalnya apa yang kita harap, tapi lost boys ni because dalam pendidikan kita lihat ada keciciran penuntut lelaki. Kalau kita lihat di pusat in all the universities kan, banyaknya wanita sekarang, lebih per 50%, 60% kan, ada sekali tu hingga 70%. Yang maksudnya di mana lelaki ni, student lelaki yang nak akses ke universiti? Apakah jadi dengan dia orang ni? Tapi Yang tu boleh letak dah dalam keadaan semasa. so dalam masa. So okay, so kita okay, apa yang kita desire future? Kita nak bagi lelaki dan wanita, pelajar lelaki dan wanita dalam pengajian tinggi. Apa ni untuk sebab kita ni negara kita ni we are moving towards IR 4.0 to more industrialization kan. So most of these jobs mestilah kita bukan nak kata lelaki dia lebih sesuai untuk bekerja dalam industri-industri sebegini. So desired future state tu kita nak adanya keseimbangan lah antara wanita dan lelaki. Macam sekarang ni kita peratusan lelaki tu lebih rendah. Okay? Kita nak mereka mempelopori bidang-bidang macam teknik, vocational, engineering dan sebagainya lah. Sebab wanita memang dia nampak banyak di IPTA untuk belajar course engineering dan sebagainya. Otomotif ke automobil ke banyak, tapi bila di alam pekerjaan tu kita tak nampak kewujudan golongan wanita ni. Dia selalunya macam wanita ni dia akan pilih pekerjaan macam test nak jadi cikgu, kan, mengajar kemahiran hidup. Dia boleh switch. So still kita ada kelompongan dalam industri tu. Sebab itulah macam kita kan ada macam politeknik, okay, institut kemahiran belia dan sebagainya tu, kita nak pastikan dia buat macam war-warkan apa program yang dia ada tu supaya sampai kepada segenap pelosok masyarakat. Sebab kadang-kadang kita tengok macam dia ingat mungkin SPM dia tak cukup kredit kan, ataupun mungkin dia fail certain subjects, tak ada peluang dah nak sambung belajar. So macam this institution dia kena macam kena war-warkan lah, macam kena turun padang, lepas tu kena explain apa yang program yang ditawarkan supaya budak-budak lelaki ni dia kadang tak minat nak belajar. Kalau tapi dia betul-betul belajar, dia memang akan excellent. Tapi segolongan ni dia lebih kepada kemahiran. So macam kita tengok kan, macam contoh orang Cina kan, kebanyakan mereka walau belajar tinggi pun nanti balik dia akan serve untuk kedai yang perusahaan yang bapa dia asaskan, yang syarikat family dia asaskan. Jadi mereka ada both, education pun ada, skills, kemahiran pun dia ada juga. So saya rasa sekarang ni mungkin
macam student SPM kita kan dah habis keluar SPM tu macam kadang-kadang dia tak tahu hala tuju nak pergi mana tu. Matrik tak boleh masuk sebab tak ambil Maths contoh. Nak pergi form 6 macam susah. Jadi mungkin dia tak nampak cabang tu. So kita kena lebih war-warkan supaya mereka berminat dan akhirnya dalam masa 5 ke 10 tahun tu baru kita boleh nak fill the gap macam itulah kita antara lelaki dan wanita tu. So boleh saya rumuskan apa yang Puan Farhana suggestkan adalah kita nak melihat lebih banyak yang mengetahui lah tentang program-program yang ditawarkan di universiti sebab susah kalau pelajar tu nak, for example, hanya tertumpu pada akademik. Dia ingat masuk universiti tu hanya membaca dan sit for exam. Tapi seperti Puan Farhana kata, kursus-kursus lain seperti skill building yang kita menuju kepada revolusi 4.0 kan, banyak teknologi skill building yang lebih interaktif, yang bukan hanya duduk membaca yang score exam saja kan. So kita nak mungkin kita nak dari segi bimbingan kaunseling kerjaya lah kan, daripada peringkat sekolah rendah lagi telah memberi maklumat yang terperinci lah kepada student untuk membuat pilihan kan, macam tu kan. Dia ada counselling unit for each school kan Puan Farhana. Dan satu lagi untuk B40 kan, macam selalunya yang B40 ni dia agak ketinggalan sikit lah. Okay. Contohnya macam yang masuk universiti apa semua ni kan. Kadang-kadang kita tengok macam mungkin mak bapak dia cikgu. Okay. Bapak saya pensyarah. Okay. Mak dia doktor. So kita nampak kat situ background family pun dah mainkan peranan yang penting untuk masuk ke universiti ni. Okay. Walaupun kita tak tetapkan pendapatan, kriteria dan sebagainya, tetapi kesedaran. So macam orang-orang yang B40 ni, sebab saya pun daripada B40 juga. So macam mungkin dah habis belajar tu just kerja lah. Kerja kat supermarket ke ataupun macam food panda ke kan. So kita macam just follow the flow. Macam habis ni kerja je lah. Apa kerja pun tak apa. Yang penting dapat duit, boleh teruskan hidup. So macam ada segolongan yang B40 ni dia berfikiran macam buat apa nak pergi belajar tinggi-tinggi. Sebab you akan nak pinjam PTPTN. Lepas tu kalau tak dapat kerja macam mana? And then you kerja tu you kena bayar balik hutang-hutang you. So better you just teruskan kerja, tak payah sambung belajar. So ada setengah yang berpersepsi macam tu. So maksudnya macam ada jurang kat situ. Dan at this pandemic, saya rasa the situation is worse lah. Macam makin bertambah-tambah. Okay, orang yang T20 pun bankrupt. Apatah lagi yang B40. So macam maksudnya So Puan Farhana maksudnya golongan B40 ni kalau kata dia tahu tentang pengetahuan bahawa dia boleh kerja dulu ikut priority. Sekarang ni sebab zaman COVID dan ekonomi yang menyempit, so maksudnya dia boleh kata okay, maybe belajar memang walaupun kata tak minat atau berminat, kalau dia minat dia rasa okay, mungkin itu not my priority because saya terpaksa mencari nafkah untuk bekerja dulu, menampung keluarga, menampung diri sendiri. Mungkin selepas saya dah okay, situasi pun dah pulih, saya mungkin akan boleh continue balik. Maksudnya dia tak stop kat situ saja kan? Macam Puan tadi cakap ada apel kan. So mungkin dia pun tak tahu apel tu apa benda kan. Mungkin betul. dia Ramai boleh yang tak use tahu pengalaman lagi. dia tu untuk just sambung belajar tanpa ada sijil yang ni. Sebab pengalaman tu boleh menggantikan prior sijil dia tu kan. So macam kita kena lebih war-warkan lah. Macam tu maksud saya. Okay, kita bagi yang lain pula. Puan Dila, what do you think about this situation tentang kumpulan B40 daripada sekolah rendah ke pengajian tinggi?
apa yang you desired future selain pada yang telah disebutkan atau nak penambahan ke? Alright, okay. So macam basically, okay, saya di Jabatan Belia Sukan Negara di bahagian spesifik bahagian belia. So saya dah memang macam banyak bertemu dengan belia-belia. Kita usually go to grassroots lah. So masalah dia orang sekarang, I'm in specific in economy. So I need to like do something program untuk belia. Okay lah macam tadi Puan Farhana katakan. Mostly yang kita orang jumpa ni adalah belia B40. And then yang bentuk yang kumpulan B40 lah, diorang tak ada, basically diorang memang nak lanjutkan ke pengajian tinggi. But then bila diorang fikirkan balik yang tanggungan yang diorang perlu tanggung untuk family diorang ni, then they go to like memang mungkin bukan semua company boleh ambil yang tiada sijil atau pendidikan tinggi. So diorang akan go to like next choice which is keusahawanan. So itulah one of yang kita tak boleh nak paksa lah diorang untuk sambung IPT, PTIA, PTPTN, itu up to their choice. So yang what we can do is, okay, if you memang tak boleh, macam memang you memang tak boleh, ada juga yang tak minat langsung nak belajar. But then apa yang kita boleh buat adalah kita instead of macam pergi ke IPT, sebab tu kita buat program keusahawanan. Program keusahawanan ni diorang akan belajar juga, but then diorang akan spesifik belajar keusahawanan saja. Mungkin kalau masuk IPT diorang kena belajar banyak lah, English lah, apa maths and all. But then okay, if diorang yang tak minat tu, diorang memang minat cenderung kepada peniaga, so kita akan open up certain kursus macam perniagaan, kursus usahawanan. Okay, you nak minat macam mostly perempuan, diorang nak menjahit. So kita akan adalah level 1, 2, 3, 4, 5 sampai diorang boleh buka butik and fashion designer. So itu part of, sebab kita pun, negara kita pun di bawah DKN, Dasar Keusahawanan Negara, kita memang nak buatkan Malaysia ini adalah negara keusahawanan lah, beside of negara sukan. So negara keusahawanan pun itulah kita punya tujuan. So and then but mostly belia kita tolong tu, MB40 tu memang diorang, since itu yang diorang minat, and then kita pun memang bantulah diorang dari segi dana. And from level 1 until 5 lah, ada yang memang sampai dia start from kerja dekat kedai jahit, and now dia dah ada kedai sendiri and dia boleh ambil tempah baju. So itu untuk one of kita tolonglah yang kumpulan B40 yang tak minat dan juga susah nak masuk ke IPT. Tapi like macam cadangan is yang berminat tu, since diorang tak ada the opportunity untuk pergi, mungkin sebab itulah KBS pun kita ada IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara kan. So macam banyak sekarang ni yang contoh IKBN yang memang kita memang tolong B40. Sebab bila diorang masuk, diorang tak payah bayar, instead diorang dapat allowance juga. Allowance tiap bulan tak silap saya, berapa ratus. So tapi IKBN ni dia memang spesifik for kemahiran lah. Memang itu yang kita nak fokuskan, instead of macam you pergi you contoh macam UiTM and then belajar semua tak spesifik. Then IKBN ni dia terus kemahiran you nak mana, ada barber, and then otomotif, ada kilang. So dia direct terus kepada apa yang dia minat. But at the same time kita memang ada bagi juga allowance for them. So far ada jugalah yang memang dah sampai ke sem terakhir, dah pergi ke industri praktikal. So itu pun memang banyak, sebenarnya KBS banyak jugalah program untuk membantu beli-beli kumpulan B40 ni kan, yang minat kita ke IKBN, yang tak minat, okay, this is what you can do lah. Program-program kita bahalakan orang ke, at least orang ada tujuan. So for yang those boys tu kan, yang untuk lelaki tu memang kita nampak pun mostly kalau pergi ke dari sekolah nak ke IPT tu memang kita nampak ramai perempuan lah. Kalau dalam kelas tu pun memang ramai perempuan, but boys kurang. Tapi bila kerja,
macam me myself, my background is land survey. Kita ramai perempuan tapi bila kerja industrial pun perlu take part juga sebab contoh automotive ataupun land survey, diorang prefer nak lelaki compare to perempuan. So end up perempuan juga yang ramai menganggur. And then sekarang ni since Iris pun di bawah KBS juga, dia punya statistik siswa perempuan pun makin berkurangan. Diorang akan mau kepada business terus lah, and then kalau diorang nak masuk certain courses, course ni at the end of the day memang industrial akan pick lelaki saja. Tapi pelik jugalah kenapa macam lelaki ni sebenarnya kalau diorang ramai masuk dari sekolah ke IPT sampai ke kerja, lelaki ni paling banyak peluang sebenarnya. Mungkin diorang tak nampak. So itu perlu kita mungkin motivate lah, itu yang perlu di peringkat sekolah tu perlu ada counselling, and then basically diorang pun macam tak tahu juga either lelaki atau perempuan, diorang pun tak tahu what yang IPT can offer them, apa industri yang perlu sekarang. Kalau kita bagi tahu apa yang situation Malaysia sekarang ni, contohnya macam kita perlukan ramai pakar IT. So mungkin di peringkat sekolah pun the cikgu ke apa take part macam now kita demand in IR 4.0, we demand on AI, IT, programmer. So and then kita encourage diorang. So secara tak langsung diorang pun akan kalau diorang masuk ni walaupun dengan pinjam PTN, at least bila habis diorang dapat kerja, and then diorang can pay up all the debts. So itu salah satunya lah. Macam Puan Dila, tadi ada Puan Farhana ada sebut pasal publicity kan, sebab banyak yang tak tahu. Mungkin Puan Dila boleh share bagaimana mengidentifikan golongan B40 ni, macam mana mencari mereka, bagaimana maklumat tu disampaikan, adakah pihak Belia dan Sukan link dengan sekolah-sekolah bahagian kerjaya dan ada talk kepada para penuntut sekolah, ataupun ada channel-channel lain yang bagaimana publicity dilakukan supaya pelajar-pelajar yang tidak berminat belajar ke universiti, yang lebih kepada skill lepas tu nak kerja, yang berminat mengambil short courses, boleh tahu ke mana hala tuju mereka bila dah selepas SPM dan sebagainya. Usually kita KBS memang kita ada rentas kementerian, and then di bawah KBS ada JBSN, and JBSN setiap negeri ada. So kita ada Jabatan Belia dan Sukan Negeri, semualah Perak, Sabah, Sarawak, and then di negeri tu kita akan ada pejabat daerah. Kita go deep lagi daerah. So dari yang kita punya pegawai-pegawai di daerah dan negeri, diorang identify dengan diorang kerjasama dengan contoh kalau daerah Mersing ke, diorang akan kerjasama dengan sekolah dekat situ, ataupun contoh kita ada kerjasama dengan KPWKM. So KPWKM pun diorang akan ada jabatan bangunan wanita ataupun kebajikan masyarakat di setiap negeri dan juga daerah. So kita memang inter-agencies lah ni. Yes. Interagency. So kita kerjasama memang, kalau kita buat seorang memang tak boleh. So bila kita kerjasama dengan 2-3 agencies, and then kita sebab mungkin kita ada data and KPWKM tak ada, so that one kita share, lepas tu kita akan come up with a list. Dari situ kita akan kita akan wawarkan lah. Tapi memang kalau di daerah diorang akan sekarang PKP memang tak boleh. Kalau before that dia memang akan turun padang terus pergi rumah ke rumah yang betul-betul memang B40. So from that dia akan promotekan. Sebab usually kalau yang betul-betul kat kampung ke, diorang memang tak ada akses internet ke apa yang kerajaan boleh bantu. So dari situ pegawai kita yang ada intelijensi 2-3 orang akan pergi dan kita bagi tahu, you ada this channel untuk pergi begini. Tapi the best way first diorang akan pergi ke sekolah lah. Tapi bukan semua B40, bila kita tengok sebenarnya bukan semua B40 yang pergi ke sekolah. Ada memang duduk rumah dan kerja
ke kebun macam tu. Tapi kalau itu kita guna approach by terus pergi ke rumah diorang lah. Kalau yang pergi ke sekolah ada jugalah diorang akan buat talk, diorang akan bagi tahu ada kerjaya, and then apa you boleh buat, okay, and then you pergi this website semua. But baru diorang faham. Macam mostly apa kita dapat dari pegawai daerah kita, diorang macam oh ada benda ni, and then from that bila kita ni, and then bila kita dah expose kat diorang berminat. Dari situ macam so far kita tengok memang positive response lah. So bekerja rapat dengan apa pegawai daerah sesuatu Yes. kawasan lah, sebab dia orang mesti ada data kan, Yes, diorang- B40 Diorang kawasan. lagi dekat lah. Kalau dari macam kita KSU ni memang tak dapat. Sebab kita pergi ke negeri pergi ke daerah. So daerah Yang tu, ni yang telah dilakukan. Untuk yang akan datang ni apa yang akan dilakukan, sebab kita nak kena propose ni cadangan supaya belia dan sukan bahagian belia dan sukan dapat melaksanakan di masa depan lah. So apa yang rasa belum dibuat lagi Fadila? yang belum, saya rasa so far memang sebelum ni kita dah buat yang itulah cara saya rasa paling rasional lah untuk pergi rumah ke rumah. Tapi kalau since sekarang kan, kalau memang PKP kita memang tak boleh pergi. Kalau kita ada buat apa survey, guna Google survey apa semua tu. But then still macam pegawai kita kata dia tak reach to some belia. Mungkin cadangan like ada juga orang cadangkan kalau kita buat road tour which is pergi ke negeri, daerah, and then bila road tour tu first kita bukan terus panggil orang tu road tour, sebab mungkin kita ada tertinggal dengan NGO ke, ada persatuan ke, ketua kampung ke apa, mungkin kita tertinggal. So kita kena kerjasama dengan lebih ramai lagi lah. Sebab sekarang ni kan memang kita pun ada apps, and then ada certain juga yang tak tahu sebenarnya. Mungkin kita kerjasama dengan lebih, sebab mungkin sebelum ni kita kerjasama dengan KP2KM sahaja dan sekolah, and then next mungkin kita boleh dengan NGO and even company that in that area juga. Mungkin ada yang syarikat-syarikat yang social enterprise kan. Social enterprise ni dia buat perniagaan membantulah juga yang B40 ke, ibu tunggal ke, mungkin kita boleh kerjasama dengan that particular pihak untuk kita identify dan kita publicity-kan lagi lah all the kerajaan, apa yang kita boleh tawarkan, apa yang dia boleh dapat semua. Okay, thanks. Nanti kita share lagi Alright. tentang isu ni. Sekarang saya nak merujuk kepada Encik Abdul Azim lah. Encik Abdul Azim boleh bagi cadangan, buah fikiran untuk kategori B40 yang daripada pendidikan sekolah nak masuk ke institusi pengajian tinggi. So ada cadangan untuk dilontarkan? So jujurnya saya tak adalah banyak sangat pemikiran, tapi bagi saya kalau saya tengok macam B40 biasanya masalah dia duit lah kan. So masa pula bila cakap pasal duit ni, kadang-kadang yang saya perasan kita ni bagi, maksudnya yang B40 ni kadang-kadang bila kat sekolah, diorang ni lah yang macam grade teruk tau, taklah kata teruk, tapi maksudnya diorang lah grade agak rendah lah kan. Tapi kita ni pula, maksudnya kita ni bagi scholarship ke apa ke orang yang memang grade tinggi-tinggi kan. So tapi macam kadang-kadang kita ni bagi scholarship ke orang yang tak perlukan scholarship. Jadi saya berasa macam tu lah. Jadi bagaimana atasi masalah tu? Jadi bagi saya kadang-kadang mungkinlah kita ni memang tak nak bagi scholarship dekat orang yang grade rendah, sebab mungkin besar dia orang takkan guna scholarship tu dengan bagus kan. Tapi mungkin kalau kita macam cuba je bagi apa-apa scholarship ni, mungkin dia orang boleh buktikan yang dia orang ni sebenarnya pandai, cuma tak cukup dana untuk nak ni kan dia orang punya kemedaian tu. Maksudnya dia orang pencapaian akademik di sekolah bagus. Kalau kata yang tak begitu bagus, macam mana dapat scholarship?
Itulah katanya kita ni kalau tak bagus kita tak nak bagi scholarship, tapi kadang-kadang mungkin kita boleh bagi je, faham tak? Macam Mungkin saya boleh rujuk kepada yang pembentang tadi. Ada dengar kan pembentang Syed Azmi tadi? Dia ada cakap, dia ada. kata potensi tu sudah Potensi. pelbagai kan. Tak semestinya yang membaca akademik saja yang patut kita lihat. Tapi kita lihat dari segi dia punya interaksi, leadership, dia punya keterlibatan dia dalam sekolah punya activities. Yang tu kan, supposed to be macam merit lah untuk ke institusi pengajian tinggi. Betul tak? Jadi mungkinlah kita jangan tengok grade saja untuk bagi scholarship ni, kita tengok juga potensi pelajar tu. Okey. Sebenarnya keboleh pasaran cadangan lah. Keboleh pasaran, kita panggil keboleh pasaran pelajar lah. Maknanya kita sendiri kena lebih kreatif and inovatif so that keboleh pasaran pelajar tu boleh tingkatkan. Macam tadi kita ada soft skill. Sebab contoh kalau seorang ni dia pandai je tapi dia tak berapa aktif. Jadi seorang ni mungkin dia kurang dari segi pelajaran tapi ya dia punya social skill, dia punya leadership semua tu ada. So mungkin kita boleh asahkan, and also IPT pun mungkin boleh instead of menawarkan bidang pengajian yang biasa, mungkin diorang boleh tambahlah bidang terhad kan, mungkin dia boleh tambah dalam beberapa kemahiran dalam that specific pengajian tu. So dia ada extra value untuk setiap siswazah ataupun peserta pelajar. Okey, ada apa-apa lagi Encik Abdul Aziz? Saya rasa itu saja daripada saya. Sekejap, tak apa, kalau ada nanti mungkin selepas ni boleh tambah lagi ya. Okay. Boleh. Kita nak pergi ke poin yang kedua. So, Madam Repertoire bolehkah? So far so good ya, Ellie? Ya. Okay ya, ada nak clarify ke apa-apa, nak clarification on the point? I think boleh move on. So basically tadi saya rumuskan secara ringkas lah. So ada cakap pasal publicity sebab student sometimes especially the B40 student, dia orang tak tahu nak buat keputusan bila di sekolah tak ada diexposekan tentang potential dia orang, tentang peluang yang dia orang boleh capai. So sometimes daripada tak minat boleh jadi minat. So tapi kalau at least kita dah bagi choice, sama ada dia orang minat nak teruskan ke pengajian tinggi ataupun nak terus bekerja dengan mengikuti kursus-kursus yang masa pendek, at least dia orang inform ya, dia orang boleh buat keputusan yang baiklah kan untuk masa depan masing-masing. And then ada cadangan yang kata walaupun pelajar wanita di institusi tinggi banyak, ramai, tapi ikut courses dia macam Puan Farhana kata, dari segi STEM ya, teknikal, teknologi masih kurang wanita. Dan juga dari segi bagaimana kita nak support golongan B40 yang pelajar yang betul-betul memerlukan support kewangan yang dapat scholarship, jika hanya pembelajaran atau education system kita hanya melihat kepada hanya akademik, tak melihat secara holistik potential seseorang pelajar tu. Jadi mungkin kena ada shift dari segi bagaimana kita lihat potensi ya pelajar. So itu yang saya rumuskan. Ada ketinggalan ke yang poin-poin besar tu? Okey kah semua? Okay. Okay, alright. So done with the first punya tajuk. Kita akan ke tajuk yang kedua, Ellie. Tengok tajuk kedua. Okay, berkenaan dengan meritokrasi, kesediaan dan kaunseling. Tadi kita sebenarnya bila kita dah berbincang tu sebenarnya ada juga menyentuh benda-benda ni kan. So macam meritokrasi yang tadi Encik Abdul Azim bagi cadangan, jangan melihat hanya akademik, melihat secara holistik, dan Cik Faradila also cadangkan sebegitulah. So mungkin situ dah kita boleh masukkan poin dia, Ellie. Mungkin the outcome
is the more holistic lah, holistic approach in melihat potensi seseorang pelajar. Betul tak? Setuju tak? Mungkin okay, kita sebenarnya limitation tau online ni nak berinteraksi. Okay, mungkin saya tanya satu persatu lah macam tadi lah ikut seorang-seorang sebab kita tak ramai pun. Mungkin kita balik kepada Puan Nur Farhana. Puan Nur Farhana ada kat sana ke? Ada. Ada. Sekejap. Okey, sekarang kita tajuk yang kedua tentang meritokrasi, kesediaan dan kaunseling kerjaya. Tadi kita ada berbincang topik yang pertama dan ada juga menyentuh beberapa perkara lah tentang kaunseling, unit kaunseling di sekolah, bagaimana dapat publicity di sekolah, meritokrasi dari segi melihat holistik potensi student, scholarship sepatutnya tak diberikan kepada hanya melihat kepada akademik. So ada penambahan ke dari segi VC nak melihat di sini kita dah kata holistik lah potential student. Ada apa-apa lagi masa depan yang ingin dilihat dari sudut di sini? Yang ni daripada pendidikan rendah juga kan? Ya, daripada sekolah rendah, sekolah menengah ke institusi pengajian tinggi. Kalau kita nak cakap sikit tentang silibus di sekolah tu ataupun silibus boleh tak? Boleh. Okey, okey, apa yang kita tengok macam macam tadi Tuan Sunil dia ada cakap kita kekurangan penglibatan industri dalam sistem pendidikan kita. Okey. Jadi contoh di universiti sekalipun walaupun contoh kos contoh engineering ataupun aerospace ke apa benda kan, still dia punya kelengkapan dan peralatan tak mencukupi. Kita nak negara yang berteknologi tinggi, kita nak hasilkan berapa graduan belia yang berdaya upaya, tetapi dari segi kemudahan tu saya tengok agak jauh ketinggalan. Di universiti apa semua ni kita punya kelengkapan mesin dan sebagainya tu agak ketinggalan berbanding apa yang ada di industri. So bila student ni dia dah graduate, dia pergi ke industri, dia tak macam kadang dia tak boleh nak repair ataupun make the machine function wisely. So kat situ ada kekurangan sikit. So apa kata kita nakkan penglibatan industri dalam pembuatan silibus ataupun kurikulum tu sendirilah. Tu kalau dari peringkat menengah, supaya kita ni nampak apa sebenarnya realiti yang berlaku di industri tu. Okey. Macam selalu kita kata macam graduan memilih kejaya. Tapi mungkin dia tak nampak situasi sebenar di dalam industri tu macam mana. Okey. Dan kemudian yang kalau di sekolah rendah, okey, saya tak tahu, saya perasan di sekarang ni kita punya silibus semakin tinggi tanpa kita kurang menerapkan elemen jerry tu jasmani, emosi, rohani, apa semua tu kan, kita kurang. Sebab tak tahu, kita macam kita nak negara yang STEM, kita nak murid yang berkemahiran tinggi dan sebagainya. Okey, macam semua benda kita nak pulun, kita nak bentuk dari sekolah rendah. Okey, sedangkan isu-isu yang macam basic ni kita tak tackle. Okey, contoh kemahiran membaca. Okey, budak ni membaca pun tak boleh. Ya, daripada tadika nak pergi darjah 1 baca pun tak boleh. Tapi bila tengok soalan matematik macam darjah 6 punya. Kan? So kita kena tengok there's something lacking in our educational system. Kita nak buku teks yang canggih, yang kemas, yang bombastik kan. Tapi macam mana penerimaan pelajar tu? Kita tak tahu. Okay, memang kita boleh drill these students
Tapi kita kena tengok juga elemen apa ni semalam yang Dato' Asma cakap tu work life balance tu kan. So macam student pun kena ada balance dia. Macam sekarang ni online lagilah macam mana budak tadika 6 tahun, tahun depan dia masuk darjah 1. Dia boleh ke membaca kan? So kita kena tengok juga yang tu yang pertama. Lepas tu yang kedua adalah dari segi persekitaran pelajar tu sendiri. Kalau di sekolah rendah kan mungkin ada yang ibu bapa yang bercerai, okey, adik-beradik yang kita ada toxic relationship dan sebagainya. Mungkin yang membesar di kampung kan, ayah tinggalkan ataupun anak-anak luar nikah dan sebagainya kan, macam yang kita viral kes adik Bella tu kan. So budak-budak ni kalau dari segi dia punya mental, emotional pun tak kita panggil tak berkembang dengan baik. So macam mana dia punya luaran dia, macam mana penampakan hasil pembelajaran dia tu. So kita mungkin kalau dia tak boleh terima benda yang belajar ni, kita boleh drill dia dengan kemahiran supaya mereka ni rasa hidup tu bermakna. Okay. Sebab salah satu tujuan kita nak bekerja ni, kita dapat duit, kita macam rasa seronok. Kan? Siapa nak kerja tapi tak ada duit kan? So mungkin kita boleh fikirkan lah. Maksudnya kita seimbangkan antara banyak aspek. So di sinilah peranan kaunseling, kejaya dan sebagainya juga kan. Jadi cikgu-cikgu pun kena cikgu kaunsil di sekolah kena pelbagaikan approach. Maksudnya kalau habis SPM dia bukan hanya isi UPU sahaja. Dia kena luaskan lagi jaringan bagi student ni sebenarnya nampak apa sebenarnya yang dia boleh hala tuju dia. Itu yang saya nampak lah. Antara sekolah rendah satu dan yang di peringkat universiti lah. Sekadar tu sajalah poin saya. Okay, so saya rumuskan. Terima kasih Puan Nur Farhana. So basically dari segi nak tengok pendidikan bukan dari sekolah menengah saja, tapi seawal mungkin sekolah tadika, sekolah rendah dan seterusnya sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi lah. So apa yang Puan Farhana cadangkan adalah kena tengok balik silibus kita di persekolahan seawal tadika lagi, sekolah rendah dan sekolah menengah, dari segi exposure lah tentang kehidupan seorang individu. Maksudnya kita dah daripada awal lagi ikut tahap-tahap yang sesuai dengan mengeluarkan silibus yang bersesuaian. Gunakan macam student centric, macam kembali kepada yang potensi yang kita bincangkan tadi. Kita melihat dan peka bagaimana perkembangan potensi seseorang pelajar, individu tersebut daripada seawal sekolah rendah hingga ke menengah. Dan yang kedua, student centric lah, individu centric. Yang kedua, melihat pada persekitaran. So unit-unit counselling di sekolah rendah dan menengah kena ada satu sistem untuk membuat evaluation ke macam tu kan, analisis tentang para pelajar sekolah. Mungkin kena dah ada ke belum ada saya tak tahulah, mungkin dah ada, mungkin kena kemaskini dan ditambah baik. Sebab sebagai Puan Farhana sebut tadi, sebab persekitaran juga sangat mempengaruhi pelajar kan, sebab dia membesar di rumah. Dia hanya ke sekolah sekejap saja untuk belajar dan kembali semula ke rumah. So apa yang berlaku di rumah secara tak langsung memang akan memberi impak yang besar lah kan. Dan ketiga, dari segi peralatan lah, kembali kepada silibus ya, bekerja rapat dengan industri. How can kita tambah baik kelengkapan dari segi pembelajaran, dari segi pengisian silibus, untuk lebih memberi gambaran sebenar bagaimana pelajar tu nanti bekerja. So dah ada exposure dari segi dengan memberikan kelengkapan alat untuk pelajar untuk digunakan dalam pembelajaran mereka. So mereka telah diekspos. Mungkin boleh invite
pihak industri tu bagi tahu even seawal sekolah rendah, mungkin darjah 5, darjah 6 dah cakap pasal bagaimana sektor pekerjaan. So bila dia masuk ke sekolah menengah, dia dah tahu jurusan apa yang dah diambil. Okay, so kita pergi kepada Puan Dila. Ada tambah apa-apa untuk topik ni? Alright, so, and Meritokrasi. actually kan, meritokrasi ni macam like satu sistem kan yang which is yang individu yang dipilih mengikut kebolehan kan. Betul. Kebolehan, intelektual, amalan semua. Okay. So itu macam tadilah Puan Farah kata, itu kita kena tengok kepada sosioekonomi jugalah. Kan, macam kita belia. Okay, sebab meritokrasi ni dia bagi pendapat saya lah, dia macam kira kurang adil kepada belia atau pelajar yang sosioekonomi dia rendah. Macam kita boleh tengok kita boleh tengok kalau pelajar, mostly pelajar yang berkebolehan, intelektual, amalan bagus, mostly coming from families yang ibu bapa dia pun bertingkat tinggi and mampu memberikan kemudahan untuk dia belajar dengan bagus lah, macam sekarang PDPR kan. Okay, kawasan pada laptop semua, okay, dia okay. So and then bila menggunakan sistem ni untuk dia memberikan macam diorang ni opportunity untuk orang-orang macam ni, bagus lah. Memang actually is good. Tapi kita kena tengok juga kepada orang-orang yang pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik. Mungkin dia tak pandai disebabkan dia punya sosioekonomi dia rendah. Ibu bapa dia tak mampu untuk belikan, untuk menyediakan kemudahan yang bagus apa semua. So dari situ dia akan ada jurang. So basically IPT pun akan ada jurang macam tu juga. Kecuali macam UiTM lah kan, dia membantu jugalah kepada, dia ambil kira juga kebolehan dan juga akademik dan juga kebolehan lain untuk pelajar tu masuk. But at the same time, cadangan saya, kita tengok juga dia punya sosioekonomi dia. Maknanya macam mana kira kita kaji hubungan, kita kaji status sosioekonomi pelajar tu. Mungkin dari situ, sebab bila macam tadi Cik Abdul Azim katakan mostly B40 apa semua ni dia dari yang ada masalah attitude and then dia kurang cerdik sikit kan, tapi kita kena tengoklah mungkin sebab diorang tak ada that access. So untuk ke IPT ni, bila diorang menggunakan sistem meritokrasi ni, dia macam akan ada jurang kat situ. So bagi pandangan saya lah, kalau why not if itu yang isu semasa sekarang ni. So like pentingnya kalau kita iktirafkan, kita penting iktirafkan kecemerlangan pencapaian akademik pelajar ni, tapi kita iktirafkan walaupun ni mereka ni datang dari keluarga yang berpendapatan rendah ataupun kurang berkemampuan. So maknanya kita kena ukur jugalah diorang punya merit, which is kecemerlangan, dan juga keperluan, maknanya kemampuan sosioekonomi diorang untuk diorang untuk menentukan kemasukan diorang ni ke IPT. Sebab ialah kita tahu untuk mendapat peluang ke IPT ni bersifat subjektif. Peluang memang dekat mana-mana, tak kira lah pangkat ke apa semua. Tapi bila kita macam kita kena kerjasama lah, macam tadi kita kena kerjasama dengan mungkin perbanan awam atau swasta, berusaha dengan pelbagai cara kita dengan menyediakan tempat kepada semua warga negara yang diorang ni bertekad nak kembangkan potensi diri menerusi pendidikan tinggi. Macam tadi kan kemudahan dan apa nama ni dan segala yang untuk diorang untuk masuk ke IPT lah. So bagi saya peluang untuk setiap individu ni sebenarnya kalau kita sendirilah di peringkat kerajaan sendiri, kalau kita wujudkan contoh satu dasar yang instead of guna sistem meritokrasi ni, kita buat kita ambil tahu jugalah sosioekonomi seseorang tu. Sebab saya rasa sosioekonomi ni dia memang very terkesan dekat setiap orang, setiap individu, especially pelajar.
And then untuk yang kaunseling, persediaan dan kaunseling kerjaya ni, sekarang ni memang dah ada dah kan, macam tadi pun Prof. Farhana kata. And then cumanya itulah dia yang paling penting is the publicity. Apa yang kita boleh, apa yang diorang ditawarkan bila diorang masuk PTA dan apa kejayaan yang sesuai untuk diorang. Itulah sekarang pun ada juga buat panggil apa tu ujian kendiri ke apa kan, personality test ke something like that, untuk diorang ni ke arah mana. Kita buat tu untuk semua orang lah, untuk semua student yang masalah ke tidak ke, sebab kita pun ada belia, contoh belia berisiko ke apa semua, kita kena involve all of them. And then bila kita dah dapat the keputusan through that ujian psikologi macam tu, then dari situ kita boleh bawa ke diorang. Sebab setiap orang ni pun kalau kita nak counselling kejayaan, kalau kita nak sama ratakan semua, itu akan mungkin akan ada 2-3 orang yang tak minat. Tapi kita kena memahamilah setiap orang, diorang ni cenderung ke arah mana. Kalau kita sama rata, mungkin itulah akan ada 2-3 orang kata cicik yang dia tak nak. So yang 2-3 orang tu pun kita still kena ambil tahu and kita kena approach diorang. Okay, actually what do you want? Then kita ada di sekian-sekian program ke, kita ada the solution untuk dia terus ke hadapan sampai dia dapat kejayaan apa dia nak. So itulah pandangan saya. Mute. Hello? Cik Sharissa mute mikrofon. Oh, sorry. Okay, thank you Pandila. So from Pandila ada cakap pasal meritokrasi lah. Mungkin yang sedia ada perlu ditambah baik. Berdasarkan apa yang telah kita bincangkan tadi, melihat holistically, mungkin ya, ujian personality test yang Padilla mention tu menjadikan satu valid document bila nak apply universiti kan. So pihak universiti boleh tahu kat mana nak menjuruskan pelajar tersebut. So dari segi sosioekonomi itu important juga sebagai satu merit lah untuk membantu pelajar supaya kalau boleh kita nak zero keciciran. Sama ada dia nak teruskan ke universiti ataupun nak terus bekerja, itu dia punya pilihan. Tapi kita tak nak ada B40 yang keciciran, tak tahu ke mana hala tuju dari segi, dan akan menyebabkan sosioekonomi mereka terjejas. So ada Puan Dila juga sebut pasal important of counselling kerjaya to up to date lah with all this development. Kena ada macam bottom up punya approach lah saya rasa kot, dari segi nak lihat keperluan. Maksudnya sistem tu kena keep on changing berdasarkan penambah baik yang kita perlu untuk dibuat dari semasa ke semasa. And lagi satu pasal publicity, sebab rasanya ramai yang tak tahu lagi hala tuju, macam lost, tak tahu nak buat pilihan apa sebab maklumat tak sampai. So publicity juga sangat penting lah, mungkin melalui sekolah dan jaringan kerjasama antara agensi yang telah disebut pada poin tadi pertama tadi. So dari yang kita cakap ni dari serendah seawal daripada sekolah rendah lagi kan, yang patut kita dah start expose perkara-perkara tersebut lah. Okay, Encik Abdul Azim ada nak buat penambahan tentang isu meritokrasi, kaunseling dan apa satu lagi tu? Kaunseling kerjaya. Dan kerjaya. Ada jugalah. Okay, bagi pendapat saya, sebab meritokrasi ni dia berdasarkan kebolehan seseorang kan. Jadi bagi saya, sebab kita ni nak pindah daripada pendidikan sekolah ke IPT kan. Jadi kadang-kadang budak sendiri pun tak tahu dia boleh buat apa. Jadi kadang-kadang macam itulah kan. Budak tu tak tahu nak boleh buat apa.
dia macam lepas tu pula dia pula tak ada apa-apa akses untuk buat benda-benda ni. Jadi bagi saya sekolah lah. Sebab tadi kat meeting sebelum ni saya tak ingat siapa cakap, tapi dia cakap IPT ni tempat kita perlu tahu dah kita nak buat apa. So patutnya kat sekolah ni lah tempat yang kita belajar, macam tempat sekolah ni patutnya bagi pelajar peluang untuk cuba banyak benda. Sebab macam ingat saya time saya sekolah, sebab kadang-kadang dia suruh kita lari, terus kita lompat, terus kita bersukan kan. Kadang-kadang time kita bersukan ni, kita tahu kita sebenarnya boleh lompat tinggi kan. So time tu lah kesannya time sekolah ni memberi pelajar ni buat je, just buat je kan. Macam sebab time saya sekolah menengah pula, saya join kelab pingpong. Jadi saya cuma main pingpong je. Kan tu pun saya main macam sikit je lah kan. So patutnya diorang bagi pelajar peluang untuk buat semua ni, untuk dia mencuba. So bila cuba dia akan tahulah dia nak apa kan. So kat situ lah dia tahu kebolehan dia. Dia tahulah dia punya meritokrasi kan. Lepas tu kalau kau nak kata kesediaan ni pula, betul lah tadi kan. Kadang-kadang kita ni pergi sekolah sebab mak bapak suruh kan. Kita pun tak tahu mak bapak pun hantar kita sekolah sebab kerajaan suruh. Kita pun tak tahu kan. Semua tak tahu kenapa kita pergi sekolah. So diorang sebenarnya tak bersedia. Dah lah tak bersedia nak pergi sekolah. Lepas tu pula kena pergi IPT pula. Tu pun tak bersedia lagi. So patutnya ialah kan tadi, sebab tadi ada kat meeting tadi ada Tuan Sunil kot cakap. Dia cakap kita patut bagi tahu pelajar ni kenapa diorang ada kat sekolah kan. Kenapa kita belajar math, kenapa kita belajar sains kan. Sebab kadang-kadang sebab tadi ada Puan Dila cakap kot, kita punya Puan Fana cakap pasal silibus kita tak kena kan, dia suruh kita belajar apa tak pandai baca lah apa tu lah kan. So kat situ pun kita kena kasih pelajar ni tahu kenapa dia buat benda-benda ni. Sebab kadang-kadang saya pun macam belajar je lah kan. Tapi kadang-kadang kita bila tak tahu kita kenapa kita belajar, kita pun tak bersedia kenapa kita belajar. Jadi itulah satu jugalah kita kena pastikan kita tahu kenapa kita suruh pelajar ni belajar. Lepas tu pelajar tu pun kena tahu kenapa dia kena belajar. Lepas tu tadi pun Puan Dila cakap pasal background. Betul juga bila kita tengok background seseorang ni, kadang-kadang dia ni background daripada background family yang tak seberapa. So diorang pun macam tak boleh nak sediakan pelajar ni dengan yelah kan, tak boleh nak sediakan pelajar ni dengan mungkin alatan yang cukup ke kan. Kadang-kadang pensel tak cukup, kena pinjam kawan. Tu pun something juga yang kita kena tengok kan. Lepas tu pula tadi saya rasa Puan Fahana dia cakap pasal reality. Sebab bila saya ingat kat sekolah, kita kan macam tunjuk bomba datang, kita pula tengok bomba padam api. Oh, syoknya tengok kan. Saya rasa tu pun sebenarnya bagus juga tau. Macam kita memang ajak industri datang, lepas tu tunjuk dia buat apa. Bawa lah kilang, bawa lah kereta kan. Tunjuk kereta ni macam mana kan. Untuk ialah kan, untuk pelajar ni tahu kan. Wah, macam ialah kan, dia orang pun rasa syok tengok benda-benda ni kan. So, dia orang pun akan lebih berminat mungkin untuk belajar ke arah bidang tu kan. Tapi mungkin ada orang tengok kereta macam kotornya, saya tak nak buat benda ni lah kan. Tapi mungkin ada pelajar akan berminat. So saya rasa itu pun satu pendekatan bagus juga sebenarnya. Gitulah saya untuk bagi saya. Okay, thank you Encik Abdul Azim. Okay, so Encik Abdul Azim saya rumuskan kat sini menyentuh tentang meritokrasi bagi approach sebab sekolah rendah dan sekolah menengah sometimes they don't know what they like or they don't like kan. So through experiential learning lah kot rasanya kan, kita expose, kita bagi dia experience, then they will like, oh this is I like, this is I don't like, kan betul tak? So basically
to expand the opportunity lah di peringkat sekolah lagi untuk diorang expose to sebanyak mana yang mungkin tentang perkara-perkara yang melibatkan realiti masyarakat dari segi profesional, punya kerjaya dan sebagainya. So dia orang daripada situ dia akan dapat differentiate yang mana dia suka dan dia tak suka lah. So sebab macam Cik Azim kata, kadang-kadang kita tanya dia pun tak tahu sebab dia tak pernah expose pun to any idea, you know. So dengan adanya experiential learning ni di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, so pelajar tu dapat sikit sebanyak identify apakah perkara yang dia suka dan secara tidak langsung akan menerokan dia punya pilihan apa yang dia nak jadi bila dah besar, masuk universiti nak ambil course apa. So yang tu satu. And then dari segi kita punya sistem pembelajaran yang exam oriented lah kan kita boleh sebut, sebab hanya untuk baca belajar lulus cemerlang dan masuk universiti berdasarkan grade yang kita perolehi. Padahal kita dah tentu tadi supposed to be more holistic bila kita melihat potensi pelajar, tak semuanya suka nak membaca dan pandai menulis exam dan sebagainya. So hafal saja. Dan juga Cik Azim ada sebut pasal sebab kita punya sistem so much of exam oriented, kita banyak menghafal untuk lulus exam rather than kita nak memahami. Kita nak faham apa sebenarnya itu dia sains ni, apa yang reflect kepada realiti kehidupan kita. So dari segi tu kita masih kurang dari segi sistem, mungkin need a lot of penambahbaikan dari segi kita punya cara approach education system kita. Cik Syariza, saya nak tambah sikit. Boleh? Saya tak tahu lah kalau sekolah lain macam mana, tapi apa yang adik-adik saya lalui, um, kita after PMR, okay, cikgu dah buat pengasingan. Tapi sekarang PT3 dah tak ada kan, starting from this year, so kita tak tahulah dia punya sistem streaming tu semua macam mana nanti kan. Tapi waktu kita dulu kalau siapa yang dapat 9A, 8A boleh masuk kelas first waktu form 4. Kelas first ni ada maths, fizik, chemistry, biology. Okay, student yang kurang ni semua cikgu semua hantar pergi kelas perdagangan, account. Okay, maksud dia jadi akan ada jurang di situ tau. So bila orang kata depa kelas nombor 1, kelas fizik tu jadi orang yang macam ekonomi account ni dia rasa macam dia third class punya choice tau. So sedangkan bila keluar bekerja, dia orang lagi banyak dapat pekerjaan juga. Orang yang ekonomi apa semua ni kan, dia boleh masuk macam-macam. Di hospital pun dia boleh kerja, di company pun dia boleh kerja, bank pun dia boleh kerja. Berbanding orang yang macam doktor kita nampak dia memang dah ada kerja tetap. Orang yang macam physical science, biotech kan, macam-macam cabang sains ni kan, biomedik, bio apa semua kan. Jadi macam dia tak tahu nak masuk kat mana. Biochemistry ke apa kan. Jadi dia nak kerja apa. Macam ada saya jumpa tu dia kerja, aku kerja kat kilang Teluk Masin sebab aku food biotechnology. So macam mak bapak dia pula tak seronok dengan pekerjaan dia tu sebab rasa macam Teluk Masin kan macam kampung sangat dengar. So macam daripada awal lagi masuk tu macam cikgu pun dah ada stigma yang macam kurang lah macam terhadap budak-budak yang kurang sikit A dia ni. Macam dulu saya 9A. Tapi saya nak tukar ke kelas account, cikgu tak bagi. Cikgu kata, no, you must stick to the first class. So ada juga budak yang mungkin kurang A dia, tapi dia berminat nak masuk kelas fizik dan sebagainya, tak dapat. Sebab cikgu dah tetapkan siap-siap dah. So saya tak tahu lah di sekolah lain macam mana kan. So macam jadi adik-adik saya ni yang macam masuk kelas-kelas ni kira macam memang padahal accounting apa semua tu susah juga kan. Kalau di overseas accounting is considered as a best course kan. Kita ada ACCA dan sebagainya kan. So depa ni macam cikgu kata awak kelas account tak payah ambil admat. Bukan awak faham pun. Jadi macam depa down tau. So ada juga bila dah macam tu depa tak boleh masuk matrik sebab requirement for matrik kena ada admats. So macam saya tak tahu di sekolah adakah
perkara ini diamalkan di semua sekolah ke ataupun macam mana kan? Saya pun tak tanyalah banyak kan. Betul. Ha. Betul, zaman saya pun dah start dah semua tu. Kalau kelas sains semua top scorer lah. Yang mana masuk akaun, perdagangan tu semua yang so-so. Kalau yang art, sastra lagi yang keterbelakang. So, I think betul. I tak tahu sekarang apa situasi dia. Mungkin kalau ada yang tahu mungkin boleh share lepas ni. Tapi memang, okay, kita cakap pasal bagaimana nak groom kan. Tapi dah jadi macam ni pula to the extreme kan. Sampai tak boleh nak memberi pilihan pada student nak pilih sama ada macam for example Puan Nur Farhana kan dapat 9A tapi dipaksa untuk memasuki kelas sains. Padahal you minat nak masuk account dan sebagainya kan. So I think usaha tu ada. Diorang mungkin penggubal dasar ni sistem ni mungkin berniat baik nak menjurus tapi itulah sebab tu exam oriented and also the value of science tu yang the top. Supposedly all the cream should go to the science punya education. Padahal ada juga dalam sektor pekerjaan kan yang memerlukan yang mengambil sastra, bagaimana nak buat keputusan memerlukan dari segi approach yang diajar dalam sastra, for example, dari segi accounting kan. So mungkin ialah betul kita kena bagi satu suggestion yang berbalik kepada melihat kepada potensi pelajar tu membuat pilihan. Maksudnya bukan pihak sekolah yang menetapkan lah kan Puan Farhana. Mungkin lah, mungkin kena bagi sampai pilihan ke. Sampai memaksa tu kira dah tak boleh lah kan sebab you minat nak buat bidang lain kan. So mungkin approach dari segi pendekatan tu kena ubah lah saya rasa. Dan itu. saya tengok macam kawan-kawan terdekat apa semua kan bila dia masuk kelas yang sains ni dia nak kena jaga ranking dia tu. Dan banyak tau bila memang dia cemerlang PMR tapi bila masuk form 4 kan result dia mula drop. Tak bagus. Betul. And then mak bapak dia kena hantar tuition kan satu subjek 300. Saya nampak lah macam adalah macam pakcik saya kan ada macam 2-3 jiran ni. So dia akan push tau home tuition ni kan. Jadi macam anak tu dah tak ada hidup dah. Kira sebulan je tuition je 1,000. Kalau itu di situasi di Penang lah. Kalau negeri lain saya tak tahulah macam mana kan. Admat, fizik, chemistry, biology. 4 subjek ni killer lah. So dia akan tuition pulun-pulun lah. Betul. So kita dalam konteks kehidupan sekarang kan banyak talking about mental health dan sebagainya kan. Saya rasa paksaan secara ini memang bukan dari pihak sekolah pun, ibu bapa pun juga ada kecenderungan. Sebenarnya dia bukan nak ikut anak, dia nak ikut dia sebab dulu dia tak boleh jadi macam tu, dia nak anak dia yang jadi. So macam mana tu dari segi bila kita tadi ada sebut pasal persekitaran kan, bagaimana nak also involve ibu bapa dalam pendidikan ni sebab dia datang sekolah, dia balik ke rumah keluarga dia tapi bagaimana nak balance yang dia juga mempunyai suara nak cakap yang dia minat benda ni dan tak minat benda yang bapak suruh. Itu mungkin pihak dulu ada PIBG kan, Persatuan PIBG, Persatuan Ibu Bapa. Tapi menurut pengalaman saya yang 20 tahun, 30 tahun yang dulu tu memang tak ada kesan sangat lah dari segi penlibatan ibu bapa tu. So mungkin Encik Puan Dila mungkin nak tambah? Tajuk yang sama ke ataupun mental health? Mental health, scroll sekejap. Sekarang kita okay, kita masuk yang last lah. Kita masuk yang dah sebut pasal mental health tadi kan. So tentang disiplin diri, moral dan kesihatan mental. Mungkin saya tadi saya bagi poin tentang persekitaran yang telah diutarakan pada awal topik kita perbincangan. Mungkin Puan Dila ada nak cakap kupaskan tentang sudut situ pula. Alright, okay. So seperti kita tahu macam Iris kan dia buat research yang dia tahu faktor
dominan yang mendorong tekanan stres dan mental health ni adalah one of it faktor akademik sendirilah. Sebab kenapa diorang ni macam kadang-kadang terlalu banyak tugasan yang diberikan, lepas tu bersaing dengan kawan-kawan kelas, dan also ibu bapa dan cikgu sendiri juga yang cikgu bapa nak result yang sangat bagus, and then macam tadi Puan Fana kata cikgu sendiri duk memaksa suruh masuk kelas ni lah, kelas tu. So itu secara tidak langsung memang boleh memberikan pressure dekat pelajar ni, sebab diorang ni masih pelajar tau. So kita tahu kita kena bagi tahu diorang ada banyak option, which is contohnya okay, you boleh it's okay kalau result you macam ni, you ada banyak, you can plan ahead, and then also okay, you nak masuk kelas ni, kalau you minat ni, you masuk kelas ni apa semua. So itu actually di peranan cikgu dan ibu bapa sendirilah yang perlu ambil peranan yang sangat penting, tidak memaksa dan kita memberikan choices atau pilihan kepada pelajar. Sebab diorang pun bila kita bagi pilihan satu je, so diorang ingat oh ada ni je, tapi sebenarnya you have a lot of choices and you ada banyak peluang untuk you boleh pergi dan explore lagi. So bila kita sendiri yang macam bagi diorang limit, ada the limit, so itu yang membuatkan tekanan. And then satu lagi ya itu yang terjadi pada sekarang inilah. Dan cadangan saya macam saya cakap tadi, kita yang orang besar tu kita kena main peranan. Dan second juga mungkin kita boleh bila macam okay, pelajar ni terlalu fokus on akademik sangat kan, okay nak score A lah, dengan lepas tu ada assignment lah, lepas tu ada exams lah, and then why not kita ajar juga diorang ni macam kita kat KBS kita ada like program lah, lebih kurang macam khusus pengurusan masa dan diri. Diorang kena kena penting, kena tahu juga, kita pun kena bagi tahu okay, you kena khusus ni pun wujud juga tau pengurusan masa dan diri. Sometimes kita terlalu busy, even orang besar pun terlalu busy, kita tak tahu how to manage ourselves. So dari khusus ni okay, kita boleh lah macam pelajar ni even dari sekolah rendah okay, ada khusus pengurusan masa. Diorang so macam pelik pengurusan masa apa, okay, you have to know how to manage your time dari segi okay, bila belajar you belajar, bila main you mesti kena main, and diorang ni mesti kena exposekan juga kepada dunia luar, bersosial dengan kawan. So bila kita buat that kind of activity, so diorang kurang lah stress tu, dan diorang at the same time diorang pun boleh belajar soft skill dengan diorang bercakap dengan kawan diorang, bermain, even bersukan kan. Even kita KBS pun kita menggalakkan semua orang bersukan even dari sekolah pun. So untuk mengurangkan disiplin diri, macam tajuk bawah tu disiplin diri dan mental health, salah satunya kita fokuskan juga orang kepada sukan tu sebagai aktiviti sampingan, and then belajar is belajar, aktiviti sampingan still yes you kena buat, and then malam you spend time with your family. Ibu bapa pun kena ambil peranan lah, okay, kena memang bercakap dengan orang, so untuk elakkan stress. But sekarang pun kita tahu kan, even PKP ni even orang dewasa pun ada yang bunuh diri, and then hari tu ada kes yang budak UiTM pecah buluh meninggal sebabkan stres belajar. So I think it's nak pula dengan PDPR ni, so I think it's kita sendiri kena ambil main peranan lah, and then yang memang pengurusan masa tu, pengurusan diri dan masa tu memang so far bila kita buat untuk belia. Sebab kita ada joint venture juga dengan Harry Gurney, sebab kita kan ambil, kita kena take part of belia berisiko, termasuk yang belia-belia yang masuk penjara tu. So basically diorang bila kita bagi khusus macam ni, memang diorang okay, and then diorang tahu diorang sendiri kena jaga diri, how to manage themselves even dari sekolah lah. And then kita pun kena buat schedule untuk diorang, sebab budak sekolah, even budak sekolah menengah pun sometimes ada setengah orang diorang kena ada schedule. Oh sekarang ni waktu untuk belajar, and then waktu untuk bersukan ataupun berborak ke, and then malam spend time, and then esok you buat kerja balik. Not like akademik semata. I know memang semua orang pun nak capai
tahap akademik yang sangat tinggi, tapi kesejahteraan diri dan pengurusan masa tu sangat penting lah. Sebab kalau dari kecil you tak boleh manage tu, nanti kan kat IPT you lagi pening kepala. And then one more, kita exposekan orang, okay bila you nak masuk IPT ni, mungkin sekarang ni budak-budak dah tahu. Macam kita zaman dulu kita tak tahu pun, oh ada assignment hantar, ada apa tu, ada exam, assignment semua. Dulu zaman sekolah mungkin tak ada lah, zaman saya macam kurang assignment. Bila masuk IPT macam terkejut, banyak assignment. Kadang Sabtu Ahad pun kena buat, and then kena hantar. Assignment pagi kena hantar sebelum pukul berapa. Itu yang sebelum nak hantar sebelum pukul berapa tu, itu diorang kena belajar pengurusan masa tu. So I think from dari sekolah jugalah kita expose juga diorang dengan keadaan bila you masuk IPT, kalau sekolah rendah keadaan sekolah menengah macam mana, and then sekolah menengah kalau keadaan kat IPT macam mana. So diorang tak terkejut, tak nak tambahkan diorang punya tekanan selain dengan ibu bapa suruh diorang belajar elok-elok lah, dengan pensyarah suruh buat ni buat tu. Kadang-kadang pensyarah pun tak realistik bagi assignment sekarang, nak hantar bagi assignment sekarang nak semalam, pelik lah macam tu kan. So kita kena take part of it lah dari segi disiplin diri, mental health. So bila diorang boleh manage themselves and time, insyaAllah memang diorang pun bila diorang tahu nak urus diri, secara tidak langsung diorang akan disiplinkan diri diorang lah. Okay sekarang ni I need to do this work sampai pukul berapa, and then I need to stop, do something else. So itu penting lah. Itu saja dari saya. Okay, thanks Puan Dila. So basically Puan Dila cakap pasal well-being dah diintroduce dari sekolah rendah lagi tentang macam mana menguruskan diri, tentang masa, menguruskan diri, because it's relate to the mental health lah. Sebab sekarang ni dulu saya ingat kalau pergi sekolah, balik sekolah pergi ngaji je, lepas tu pergi main kat taman permainan dengan kawan-kawan, naik basikal dengan geng. Sekarang ni student lah lepas sekolah ada extension daripada sekolah tu, cikgu buat ada kelas, lepas tu kelas kafar, lepas tu kelas tuition, macam tak ada live lah, semua belajar kan. I think that's also macam contribute to the mental health of the students. So macam kita berbalik kepada apa yang kita bincang sebelum ni, akademik punya achievement bukan segalanya, tapi daripada awal lagi kita kena terapkan bahawa you kerja kena siapa? Kena diri you, kena for your family kan. So you must take care of yourself lah basically. So dari segi approach bagaimana approach syllabus sekolah dah already menerapkan that element lah kat pelajar-pelajar supaya menjaga diri, menjaga dia punya mental health, their well-being. Macam dari segi syllabus juga pasal apa dia sebut tadi pasal bagaimana persediaan ke pengajian tinggi, sebab dia totally different from the way system works in the sekolah menengah kan, macam exam oriented and tak boleh nak study last minute sebab ada buat assignment dan sebagainya kan. Tapi mungkin syllabus mungkin dah telah sepatut memperkenalkan dah transisi daripada sekolah menengah ke IPT, dari segi penyediaan bagaimana orientation pelajaran tu akan berubah. Maksudnya ada mata pelajaran yang membuatkan akan meminta pelajar untuk membuat assignment. Saya rasa dah ada buat, mungkin kena perbanyakkan lagi lah. Macam ada group discussion and then you come out with the assignment and then buat presentation. Sometimes ada sekolah-sekolah yang saya dengar ada dah buat benda-benda tu. Mungkin patut diperbanyakkan lagi lah. Then talking about banyak option lah untuk pelajar supaya dia tak rasa tertekan dan dia orang boleh memilih apa yang dia orang minat lah untuk belajar dan untuk seterusnya ke masa depan lah untuk kerja. Cik Azim mungkin boleh share pengalaman dan juga buah fikiran. Okay. Bagi pendapat saya ni sebenarnya agak berkait juga sebab disiplin ni, bila tak ada disiplin, tak ada moral. Lepas tu pula hati adalah kesihatan mental kan. Jadi tapi bagi saya disiplin diri ni, disiplin ni bukanlah
bukanlah mengikut arahan semata-mata tau, tapi disiplin ni kita tahu apa yang kita nak ikut. Kan? Macam kadang-kadang kita ni kawan ajak lepak, kita beri nak ikut, tapi sekolah ajak belajar tak nak ikut. Tapi dua-dua ikut arahan sama je kan. So that is actually disiplin lah tu kan. Tahu apa arahan nak ikut. Kan. So macam mungkin pelajar sekarang ni ialah kan diorang macam ikut pun ikut tak tahu ikut apa kan. Kadang-kadang diorang just ikut je kan. So kita kena macam ni lah kan, kita kena pastikan kita tahu diorang ikut apa. Lepas tu kita pun kena tahu diorang ni ikut. Mungkin dia nak ikut geng. Kita kena pastikan diorang ni ikut orang yang betul lah kan. Sebab disiplin tu start dari situ lah kan. Ikut kita disiplin ni, saya ni kaitkan disiplin dengan macam yalah following orders lah kan. So we make them follow the right orders. Lepas tu nak kata pasal moral ni pula, saya tengok belia sekarang ni, pelajar sekarang ni memang tak bermoral lah kot. Agak kurang lah moral tu kan. Makan dia banyak mencarut, dia banyak ni. Dan kalau ikut dia banyak benda ni sebab biasanya pengaruh lah kan, pengaruh rakan, pengaruh orang luar ke apa. Sebab kadang-kadang macam tadi ada tadi dia cakap kat meeting sebelum ni, dia cakap pasal apa Tuan Sunin cakap pasal kecil-kecil dia bagi phone kan. Lepas tu bila bagi phone ni diorang yalah expose ke banyak benda lah kan. Banyak benda yang diorang tak patutnya dia expose. Jadi diorang belajar aja apa-apa. So diorang belajar juga benda yang tak bermoral kan. Lepas tu diorang mempraktikkan benda tidak moral. So mungkin tu juga kan, kita jangan bagi phone awal. Tu pun sama juga, tapi tu ikut parent lah kan. Tapi kadang-kadang parent ni dia bagi phone kat budak sebab dia sibuk kerja. Tapi tu pun satu juga macam so parent sibuk kerja, lepas tu dia bagi phone kat anak. So anak pun sibuk belajar. So kesibukan ni macam satu masalah besar lah kat dalam negara ni lah kot kan. Macam semua orang sibuk kan. Tapi tak tahu datang dari mana sibuk ni kan. Tiba-tiba sibuk kan. So itu pun something jugalah kan. Lepas tu nak kata pasal kesihatan mental ni, bagi saya kadang-kadang kesihatan mental ni dia antaranya dipandang rendah ataupun macam okeylah mungkin saya ni depressed. Tapi saya nak cakap dengan member, tapi member tu cuma lawak kat saya macam lawak. Ya awak ni jangan depress lah kan. Dia macam bagi komen kan. Bukan nak tolong. Kadang-kadang macam remaja sekarang ni banyak macam tu lah kan. Dia macam kadang-kadang remaja ni pun dia suka macam buat dia ni ada masa sakit mental tapi tak ada pun. Tu pun satu juga kita kena pastikan siapa yang betul-betul bermasalah kan. Siapa yang memang tak bermasalah lah kan. Lepas tu pula kawan-kawan kita ni tak pandai, diorang ni tak pandai pilih kawan. Kan dia pilih kawan bila kawan tu nak minta duit ada, bila tak ada duit dia pergi. Tu pun kita kena ni lah kan. Kena remaja lah kan, diorang tak pandai pilih kawan. So bila tak pandai pilih kawan, diorang punya bila kesihatan mental pun tak macam jadi mengurang lah kan. Sebab dia tak boleh nak cakap dengan orang pasal diorang punya kesihatan mental ni kan. Kadang-kadang ibu bapa pun tak nak dengar, guru-guru pun tak nak dengar, so diorang terpinggir macam tu je. Jadi kita kena mungkinlah kita kena direct diorang ke seseorang yang boleh diorang bercakap dengan. Kalau dia ada kesihatan mental ni lah kan, kalau dia ada masalah. Itu saja dari saya. Okay, terima kasih Encik Abdul Azim berkongsi pandangan tentang isu disiplin moral dan kesihatan mental. So saya rumuskan kat sini Encik Azim bercakap pasal disiplin diri yang mana yang macam is a social pressure lah. You nak feel belong kan bila you teenager macam saya dulu waktu muda-muda, saya nak feel belong to a clique, a group. Kadang kalau kita dapat group yang bagus, kita pun ikut sama bagus. You nak feel belong, so you terikut-ikut, you know. Kalau kita dapat group yang tak bagus, itulah masalah kan. So mungkin juga itu dari segi pelajar ni dia
tak ada seorang individu, kalau dia tak ada role model dalam hidup dia kan, kalau role model yang salah kan. So itu sebab pendidikan ni mungkin bermula daripada rumah. Sekarang kita nak belajar tu kita concern pasal well-being, tapi bila dia balik ke rumah family dia banyak yang tak well, yang tak actually the mental health yang terjejas lah, dari mungkin kalau golongan B40 mungkin because of the socio-economy dan sebagainya. So kalau kita melihat individu tu, bukan hanya dia tau, this external factor juga membentuk siapa dia kan. So sebab tak ada role model, mungkin pressure, social pressure to belong, nak masuk geng, and then mungkin masalah keluarga, and then kalau kata dia tahu option, kalau ke mana hala, kalau kat sekolah kan unit counselling yang confidential, dia boleh pergi jumpa cikgu, counselling untuk ni, tapi dia takut di stigmatized oleh kawan sebagainya. So banyak isu sebenarnya kalau kita nak cakap masa kini. And then dari segi sudut moral pula, because of the social media sekarang kan, easily they all terpengaruh dengan external factor, and they all rasa macam rendah diri bila compare to themselves sebab dia tengok dalam Facebook orang lain lebih elok, lebih kaya, lebih berjaya, family pun well to do. Tapi kita tahu apa yang ditunjukkan dalam Facebook semuanya bukannya betul kan. Ada cuma you postkan some gambar, you can just pretend kan. So I think sikit sebanyak arus modernisasi ni telah menjurus kepada mental health lah, well-being for the student. And kalau kita lihat pada student tu, bukan hanya dia yang salah, sebab kalau kita katakan bayi dilahirkan sebagai kain putih, dia dibesarkan dalam satu family, family tu ada budaya dia masing-masing, ada ups and down, ada challenges, ada good factor juga. So dari situ dia dibesarkan dengan kawan-kawan, persekitaran dia, and then ke sekolah. So kira banyak lah dari segi sudut pendidikan ni, banyak isu sebenarnya kan. Tapi tak apa, kita cuba kita bersikap optimistik lah. Dan kita di sini pun untuk bagi cadangan bagaimana nak memperbaiki sistem pendidikan untuk belia daripada sekolah ke institut pengajian tinggi. So kalau dirumuskan daripada, so sekarang ni dah dekat satu dah kita patut berhenti discuss lah. So dari segi secara nak rumuskan, mungkin saya boleh katakan satu adalah bagi pelajar hala tuju semudah yang mungkin, daripada sekolah rendah lagi dah kita expose. Bukannya kita memaksa dia orang membuat pilihan, tapi kita expose. Ada yang cakap pasal experiential learning, bagi dengan membuat dia orang akan rasa, oh ini saya suka, ini saya minat, dan itu mendorong kepada mereka memilih subjek-subjek yang berkenaan, dan juga seterusnya pilihan kepada kos-kos di universiti. Kita harapkan gitu. So banyak exposure. Kalau kata dia orang tak bagi golongan B40 tengok priority, mungkin keluarga tak senang. Mungkin dia terpaksa bekerja dulu, dan kemudiannya dia orang tahu okey satu masa nanti kalau kalau yang minat belajar lah ke pengajian tinggi, dia orang kata aku boleh masuk melalui APEL punya program atau kursus-kursus jangka pendek dulu diambil dengan bahagian belia daripada agensi belia yang menawarkan kursus-kursus jangka pendek, dan mungkin di situ mereka akan boleh nak masuk universiti juga, mana tahu kan rezeki. Dan dari segi apa lagi, kita rasa sistem pendidikan kena ubah the way they approach an individual, more holistic, tak hanya exam oriented, hanya pada belajar hafal, tapi kena juga menerangkan kenapa mereka belajar sains, kenapa mereka belajar matematik, bahasa, English dan sebagainya. Dan kita juga cakap pasal publicity lah, bagaimana nak publicity diwarakan bukan hanya kepada pelajar, kepada ibu bapa tu sebenarnya. Publicity tu supaya ibu bapa juga mendapat pencerahan, dan dia tak adalah
memaksa atau boleh menggalakkanlah anak dia untuk pilih apa yang mereka minat. So peranan sekolah, unit counselling pun begitu penting sebab dia ada link kepada institut pengajian tinggi, link kepada industri, di mana dia boleh buat program-program, boleh menjemput industri daripada institut pengajian tinggi buat talk dan sebagainya di sekolah-sekolah. Macam semalam one of the session kita cakap pasal program untuk wanita, cakap pasal mentor-mentee dan juga program the activity daripada student daripada pengajian tinggi. Mereka mengambil anak angkat sekolah, sesebuah sekolah dan dia selalu turun padang jumpa pelajar dan hasilnya memang terbukti. Ini contoh daripada sekolah di Terengganu. Memang sekolah tu memang dia top scorer because of this program. So ada link institusi dengan sekolah rendah. Dan juga cakap pasal peralatan. Peralatan disediakan di peringkat awal lagi, bagaimana membuat related to the subject yang dia belajar, yang relate to the industry bila pekerjaan dan sebagainya. Apa lagi? Dari segi social pressure, mental health, so banyak akan ada program-program yang berterusan lah di sekolah-sekolah. Sebab memang daripada awal pun dah student stress belajar, mana dia nak minat kan. Okey, itu saja yang saya dapat rumuskan. Saya bagi setiap seorang, kita ada 3 orang je kan peserta. Mungkin boleh bagi cadangan yang belum saya rumuskan. Saya start dengan Encik Abdul Azim dulu. Ini yang last kopek lah, last cadangan untuk sesi ni. Ada cadangan spesifik ke? Adalah kalau ada yang saya rumuskan tadi terlepas pandang, mungkin saya nota-nota, mungkin tak dirumuskan dengan sebaiknya, adakah? Bagi saya mungkin media lah kot. Media. Media massa. Dari segi So, publicity bila tu. saya tengok media ni kadang-kadang kadang-kadang dia tunjuk cerita budak-budak ke, cerita drama ke, dia bukan cerita yang realistik tau. So mungkin kita kena pilihlah cerita yang betul untuk budak. Drama Melayu asyik ulang benda yang sama je saya tengok. Drama-drama Melayu ni. Hello Encik Abdul Azim. Hello. So saya cakap pasal media kan, macam drama-drama yang disiarkan tu tak membina semangat. Mungkin mungkin tak mendapat sambutan. Sepatutnya mungkin media ni pun memain peranan juga sebab budak-budak ni guna phone. So kita cara untuk kita interact dengan diorang adalah dengan phone diorang lah kan. So kita bagi diorang tengok media-media yang membantulah. Okey. So dari segi media massa lah, peranan media tu kena cakap di Kementerian ni multimedia ni. So mungkin media memainkan peranan dalam bagaimana untuk mempertengahkan membuat program-program. Tapi ada kan program-program sekarang ni, program-program yang dibuat untuk pelajar kan. Mungkin diperbanyakkan lagi lah. Terima Encik Abdul Azim, okey itu je. Okey, itu saja daripada saya. Itu saja. Okey, itu Puan Nur Farhana ada apa nak tambah? Okey, saya nak tambah satu saja. Okey, bila kita cakap tentang sekolah, sistem pendidikan ni, kita tak lepas daripada kanak-kanak yang macam autism, ADHD, OKU dan sebagainya. Jadi kita perlu cater juga orang golongan-golongan yang macam ni. Okey, memang kita ada sekolah pendidikan khas, tapi sampai tingkatan berapa? Dan habis tu anak-anak ni akan pergi mana? Okey, yang tu kita nak kena tengok juga, mungkin mereka ni ada kemahiran, kadang-kadang yang
lain daripada orang lain yang tak ada kan, macam programming ke, diving ke kan, benda-benda yang ekstrim ni kadang dia orang boleh buat. So kita kena sediakan peluang dan platform juga. Okay. Okay, terima kasih Puan Nur Farhana. I think yang tu memang terlepas pandang, memang special needs student lah need fokus lah, ini our focus juga, sebab kita cakap pasal B40, kita juga cakap pasal other disadvantage group yang terdiri daripada orang yang kurang upaya, seperti kecacatan fizikal dan sebagainya. So macam kat universiti pun kalau kita lihat kena menambah baik infrastruktur universiti kan, bila dan sekolah juga, infrastruktur sekolah dan universiti yang perkara pertama. Dan dari segi pengisian, maksudnya di masa depan apa yang golongan special needs ni akan dapat masuk dalam pasaran kerja kan, bagaimana dengan nasib mereka. Mereka juga ada family dengan diri sendiri kan, untuk dari segi sosioekonomi mereka sendiri kan. So thank you for that point, Puan Nurhana. So last but not least, Puan Nurul Faradila. So tak ada lah, just mungkin nak tambah yang macam Cik Azim tadi, Cik Azim bagi tahu tadi, apa yang media masa tu lah, macam sekarang pun kalau kita nak promote program pun memang media ambil peranan lah. Ini kalau sekali lagi budak-budak ni kan orang memang menggunakan banyak telefon, so social media lah macam Facebook, Twitter, kalau kita gunakan platform tu pun mungkin boleh capai dekat diorang, sebab basically memang diorang akan buka tu sajalah. And then satu lagi peranan orang kata apa, sekarang ni influencer kan, sebab sejujurnya lah kita orang punya group KBS punya macam Facebook, Twitter semua pun tak seramai macam influencer lain. So bila kita promote all the yang initiative kita buat, banyak inisiatif kita buat sebenarnya untuk belia, tapi dia tak sampai sebab belia ni siapa je yang nak follow KBS kan, baik dia orang follow Sufian ke Khairul Amin ke, macam tu lah. So orang-orang yang berpengaruh macam ni pun mungkin kita boleh guna dia orang untuk war-warkan inisiatif yang kita untuk dia orang ni. And then one more, macam Puan Farhana kata, yes, kita itu pun mungkin even di peringkat kerajaan juga, sejujurnya even KBS pun kita kurang ambil peranan dalam nak promote kepada fokus kepada belia, kita panggil ni belia minority, which is belia OKU lah, itu dalam belia minority. So itu pun mungkin kita perlu tingkatkan lagi dari segi macam awareness kepada diorang, kepada ibu bapa lah especially, yang apa yang kita boleh offer to their children. I think link through agency will be one of the way to go lah dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat kan, sebab dia orang daftar. Baik kita memang dengan KPWKM lah, itu memang fokus sebab dia orang pun memang ada data, KU lah, B40 ya, Ibu Tunggal semua tu lah. Interagency memang paling so far paling berkesan kerjasama antara KBS dan KPWKM. Okay, good. Okay, thanks Puan Dila. Alright. Okay, kita dah 4 minit dah. Okay, kita patut berhenti sekarang. You all mesti penat dah mendengar dan juga berhujah, memberi cadangan. Thank you so much for cooperation and having a interactive session untuk kita punya repertoire. Ellie, macam mana? You okay? Ya, okey saja. Okay saja. You have anything to say, Ellie? No. Tak ada. So everything dah diambil nota. Kita akan kemas kini untuk dihantar kepada pihak penganjur. Pihak penganjur akan share dengan inilah all the kementerian yang terlibat, supaya hopefully apa yang kita cuba share di sini dapat diambil sebagai salah satu penambahbaikan lah pada apa yang kita ada sekarang. Saya nak ucapkan terima kasih semua. Maybe sebelum kita tutup, saya nak tengok, kita nak buat group. Okey, Foto. pihak urusan nak ambil foto dulu ya. Okey, Minta on semua webcam. Sekejap. Aduh. Okey, baik.
Cik Azim. Puan Farhana. Nak tak nampak muka angkat sikit. Puan Puan Dila. Farhana. Puan Farhana. Cik Azim. Ajar dah, jangan bising. Azim. Okey. Cik Tak. Azim. Puan Farhana ke belakang sikit sebab nampak blur. Image nampak blur sikit. Cik Azim ada ke? Azim. Saya dah on kamera tapi internet saya slow lah, agak slow. Kejap nak ambil foto je. Lepas tu kan try tengok. Boleh ke? Dapat ke tak dapat Encik Abdul Azim? Connection error. So I think slow kot. Nak tunggu dulu ya. Ambil dulu yang ni. Okey, baik. Dah ke? Okey, dah. Okay, thank Okey, you. dah. Okey, baik. Terima kasih Terima banyak kasih ya. banyak host ya. Baik, Puan host. sama. Okay, Okay, Assalamualaikum. terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung petang pula. Selamat petang pula. Terima kasih.